Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Seperti mana yang diberitakan tadi, di sebalik kita bercakap tentang isu ayam dan juga isu telur ayam, kita nak juga bercakap tentang aktiviti peternakan ayam kampung kacuk yang diusahakan oleh Koperasi Keluarga Haji Sharif Melaka Berhad Kopkhas. Kali ini saya amat bersati untuk bersama dengan Tuan Muhammad Zamri Haji Sharif untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Kopkhas. Apa khabar? Selamat pagi Tuan. Alhamdulillah. Jauh dari Jasin Melaka datang ke sini. Terima kasih bersama dengan kami. Mungkin boleh kita mulakan pengenalan ataupun latar belakang juga sejarah penubuhan bagi Koperasi Keluarga Haji Sharif Melaka Berhad atau Kopkhas ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Ismail dan kepada penonton yang mendengar. Saya Muhammad Zamri Haji Sharif. Saya merupakan setiausaha kepada Koperasi Keluarga Haji Sharif atau nama singkatannya Kopkhas. Ya. Kami ditubuhkan pada 24 Jun 2020 semasa pandemik COVID-19 dululah. Ya. So koperasi kami setakat ini kita cuma mempunyai 28 anggota koperasi dengan modal share berjumlah RM41,000. Okey. Kemudiannya kami mempunyai 6 orang anggota lembaga yang mana kita punya chairman, kita punya pengerusi ialah Saudara Faizal Ahmad Syafi. Okay. Timbalan pengerusi saya Abdullah Haji Saadun. Saya sendiri sebagai setiausaha, manakala bendahari saya Puan Nusriani Haji Sharif, dan dua anggota lembaga yang lain ialah Afandi Haji Sharif dan juga Mizan Haji Sharif. Basically kami ialah komposisi koperasi keluarga sebenarnya, dan kami beralamat di Jasin Melaka lah. Okey. Okey. Antara sebab kami menubuhkan koperasi keluarga bagi kami ialah seperti mana orang katalah, if you want to go fast, you go by your own self, you go alone. But if you want to go further, you go far, you go to do it together. Okay. So that's the main reason kenapa kita tubuhkan koperasi. Satu. Yang keduanya bagi kami, kalau kita tubuhkan, untuk menubuhkan Sdn Berhad Enterprise lebih mudah. Lebih mudah cara terutama sekarang ni lah berbanding dengan penubuhan koperasi. Tetapi bagi kami, bila kita tubuhkan koperasi, peluang dan ruang tu lebih banyak. Terutamanya dari segi bantuan, pendidikan, latihan yang mana disediakan oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah, yang di bawah Kementerian KUSKOP. Okey, ya cukup menarik untuk kita melihat koperasi keluarga yang menggerakkan aktiviti ekonomi. Cuma kita nak tahu apakah mungkin antara aktiviti ekonomi semasa yang digerakkan oleh Kopkhas. Okey. Di awal penubuhan kami mengikut fungsi kita punya Undang-Undang Kecil 8, fungsi penubuhan koperasi kita ialah pertanian, yang mana melibatkan kemudian dari segi untuk aktiviti kita ialah mengikut Undang-Undang 9, kita terlibat dengan perladangan, ternakan dan juga industri atas tani. Jadi di awal pemuluhan memang mula-mula sebenarnya kita pun tak ada idea macam mana nak tubuh koperasi dan apa benda perniagaan yang kita punya. Dia bermula pada Julai 2019 di mana salah seorang anggota koperasi kita membeli tanah di dalam hutan. Di Jasin tu? Di Jasin sendiri. Okay. Jadi masa kita beli tanah di Julai 2019 tu, kita termenung untuk 2 minggu lah sebab kita tak tahu nak buat apa. Dengan tanah berbukit, dengan hutan dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama kita juga ada di awal penubuhan kita ada menyewa 3 buah reban, yang mana kita mulakan dengan kemasukan anak ayam 1,500 ekor. Okey. Untuk sebulan. Kita mulakan dengan 1,500 ekor untuk satu reban. So 3 reban jumlah dia 4,500. So bila kita start berniaga, kita jadi seronok, jadi pengalaman, dan banyak ruang diberi oleh kementerian-kementerian dan agensi berkaitan. Kemudiannya kita start dengan construction untuk reban bermula pada November 2020. Okey. Tetapi sebelum tu Cik Ismail, kita bermula dengan mencari ilmu, pendidikan. Kita start buat working paper untuk peternakan ayam ni pada November 2019. Setahun kita belajar. Kita kursus di bawah ITU, Institut Teknologi Unggas, kita kursus di veterina, di KUSKOP itself, di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, Pertubuhan Kawasan Jasin, dan juga di bawah Kementerian Peladangan, banyak 2-3 kementerian lah. Kemudiannya selepas setahun kita dah ada ilmu, kita dah confident, kita dah rasa kita sesuai dengan keadaan yang itu, barulah kita mula dengan construction pada November 2019. Okey. Kalau nak dibandingkan dengan latar belakang kami, sebenarnya kami anggota lembaga ni berbeza latar belakang. Macam saya sebenarnya berpendidikan dalam accountant sebenarnya. Saya seorang accountant di syarikat agensi. Dari satu swasta. Tapi penting untuk perniagaan itu. Exactly. Especially ilmu. Kemudiannya kita punya anggota lembaga yang lain. Contohnya kita punya timbalan pengerusi. Beliau ada apa dia panggil workshop kereta. Okey.
Kemudiannya kita pengurusi kita menguruskan pembinaan. Dia ada construction company sendirilah. Kemudiannya we do together ramai-ramai dengan anak kita punya keluarga, barulah kita wujud satu koperasi yang mana kita tahu kita boleh guna specialities kita untuk menaikkan koperasi kita sendirilah. Ya. Kemudiannya. Okey. Cuma bila bercakap tentang peternakan ayam kacuk ni, baka apa tu kita nak? Okey, sebenarnya bila untuk peternakan ayam kampung kacuk ni kita sangat berterima kasih kepada Encik Tan Bad Bang daripada New Sunteng Poultry Sdn Bhd yang beroperasi di Pekanan Nas. Anak ayam kita dipanggil DOC, Day Old Chick. Kita dapat daripada Johor dan anak ayam ini dikenal pasti sebagai ayam kampung Hubbard. Okey. Dalam dunia ayam yang kita tahu ada dua jenis lah. Satu ayam kampung kacuk Hubbard. Satu lagi ialah ayam kampung kacuk Saso. Saso ni dari utara. Tetapi Hubbard ni dari selatan. Okey. Itu yang kita tahu dimaklumkan lah. Selain daripada itu sebenarnya kita ada perbezaan 3 jenis ayam kampung, Cik Ismail. Yang pertamanya ada ayam kampung kacuk, ayam kampung asli dan juga ayam kampung mardi. Okey. Cuma nak tahu yang ayam kampung Hubbard ni dia punya saiz dengan ayam daging tu macam mana? Exactly. That's a good question sebenarnya. Sebenarnya untuk ayam kampung kacuk, dia punya structure, dia punya susuk badan tu lebih kepada ayam kampung ayam daging. So kaki dia pendek sikitlah kalau kampung compare dengan Saso tadi. Daging dia gemuk sikitlah. Exactly. Structure badan, isi dia, tapi definitely isi dengan dia punya tekstur makanan, tekstur tu memang berbeza dengan ayam daging lah. Sebab dari segi pemakanan tu untuk ayam daging dia cuma yang kita tahu 28 hari saja untuk matang. Okey. Bagi kita ayam kampung kacuk ni kalau ikut standard diperlukan 60 hari. Tetapi alhamdulillah bila kita buat sendiri, kita usahakan keseluruhan daripada tangkaan ayam, pelihara ayam, bagi makan dan sebagainya, kita cuma memerlukan masa lebih kurang dalam 45 hari untuk dapat marketable weight iaitu 1.2. Okey, itu yang standard lah. Exactly. Kita start dengan 1.2 tetapi bagi kita untuk lebih mendatangkan keuntungan, kita start keluarkan ayam matang pada 1.6 kilo, Cik Ismail. Okey. Walaupun ayam kampung kacuk tapi tetap sedap buat rendang. Exactly. Far better than that lah. Okey, kita nak tahu kekangan ataupun cabaran yang mungkin dihadapi oleh Kopassus sepanjang penubuhan bermula plan papernya itu pada 2019. Okey. Bagi kami untuk menjalankan sesuatu perniagaan, bagi kami tidak timbul perkataan masalah. Okey. Sebab masalah cuma ubat dia mati saja, Cik Ismail. Betul. Tetapi bagi kita cabaran, dugaan, kekangan tu memang sentiasa ada. Jadi keseluruhannya pada industri peternakan ayam kampung ni ataupun industri ayam ada 2 je masalah, iaitu bukan masalah, 2 saja cabaran. Yang pertamanya dari segi kenaikan harga DOC. Okey. Kenaikan harga anak ayam. Satu, yang keduanya yang mana kita tahu is a national problem. Kenaikan dari segi makanan ayam. Dedak tu. Dedak, exactly. Untuk perbandingan lah, pada tahun 2019 seingat kita masa kita beli anak ayam DOC harga baru RM1.70. Okey, sekarang baru-baru ni 8 hari bulan 12 kita beli anak ayam RM4.80. Itu hampir 3 kali ganda. Exactly. Bersama juga dengan dedak tadi. Dedak masa mula-mula kita beli, that was back in 2019. 50 kg dedak. Harga dia, if I'm not mistaken, around RM79 sahaja untuk 50 kilo. 2 minggu lepas kita beli RM157. 3 kali ganda. InsyaAllah. By the way, by hook or by crook, we got no choice lah. Kita terpaksa. Bukanlah, maksudnya selagi ada daya, selagi ada usaha, memang kita akan jalankan. Ada usaha untuk breed sendiri anak ayam tu? Setakat ni kita tak ada kepakaran untuk breed sendiri. Because dia memerlukan banyak, apa dia dipanggil, permasalahan yang lain lah, permasalahan berbeza. So lebih mudah kita beli anak ayam, kita ternak sehingga dia jadi matang, sehingga dia jadi weight yang sesuai, baru kita jual. That's another R&D. Exactly. Okey. Mungkin kita nak bagi penghargaan juga kepada kementerian atau agensi yang membantu memudah cara dalam urusan bisnes Kopassus. Okey, terima kasih Cik Ismail untuk soalan. Memang kita tunggu-tunggu soalan ni. Sebenarnya kita Koperasi Keluarga Haji Sharif ni kita bernaung di bawah 3 kementerian. Yang pertamanya kita di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau meringkasnya KUSKOP, yang mana agensi pelaksana dasar ialah pihak Suruhan Jaya Koperasi. Satu. Yang keduanya kita juga bernaung di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey, di bawah agensi pelaksana dia ialah Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Peladang Kawasan. Okey. Yang ketiganya ialah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang mana agensi pelaksana dasar kepada kementerian ini ialah pihak Rizda.
Okey. Sudah. So di bawah ketiga-tiga ni sebenarnya dalam masa yang sama kita nak mengucapkan ribuan terima kasih lah. Antara yang kemudahan ataupun antara bantuan sokongan yang kita dapat daripada pihak Suruhanjaya Koperasi, contohnya kita baru-baru ni kita dapat 2 geran, Cik Ismail. Yang pertama kita ada geran pembangunan koperasi. Yang berjumlah 30,000, yang mana dalam masa 6 bulan tu kita boleh mohon lah selepas penubuhan koperasi satu. Yang keduanya kita juga baru-baru ni kita dapat geran yang dipanggil geran e-dapat, lebih kepada elektronik, berjumlah 20,000. Dari segi pinjaman pula, pihak kementerian ataupun di bawah Suruhanjaya Koperasi kita diberi pembiayaan pinjaman. Ada 2 jenis pembiayaan pinjaman. Yang pertamanya kita ada pembiayaan pinjaman COVID-19 berjumlah 100,000, dan juga pinjaman pembiayaan agro makan berjumlah 250,000. Kedua-duanya tiada cagaran, Cik Ismail. Itu yang bagusnya koperasi ni. Alhamdulillah lah. Kemudiannya dalam masa yang sama, di bawah seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga Pertubuhan Kawasan Jasin, jadi kita di bawah individu, Cik Ismail, sebab anggota kita kebanyakannya ialah individu anggota kepada Pertubuhan Peladang Kawasan Jasin, yang mana saya juga merupakan ketua unit kepada unit Kesang. So di bawah kementerian, di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, kita juga dapat ada 3 geran. Yang pertamanya geran pertanian organik berjumlah 50,000, satu. Yang keduanya geran Rise Up berjumlah 50,000 juga. Yang ketiganya kita ada geran pembadanan mesin dan peralatan. Alhamdulillah. Kita ucapkan dengan geran dan juga gambaran ini akan lebih memajukan perniagaan. Cik Ismail, satu lagi yang sebelum saya tertinggal. Yang satu lagi saya ucapkan penghargaan kepada ruang dan peluang yang diberi ialah kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui agensi pelaksana iaitu RISDA. Macam kita ni di bawah RISDA Jasin, stesen RISDA Jasin. So di bawah ni kita dapat 2 geran. Yang pertama kita ada geran aktiviti ekonomi tambahan, satu. Yang keduanya geran agro makanan yang baru-baru ni dilancarkan. So di bawah ketiga-tiga agensi ini iaitu KUSKOP, MAFI dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita sangat-sangat menghargai lah atas bantuan, kerjasama, dorongan dan sokongan yang telah kita dapat. Alhamdulillah. Secara ringkas, apa mungkin perancangan bagi Kopassus dalam masa terdekat ini? Secara untuk makluman semua, setakat ni bila kita ditubuhkan, alhamdulillah kita merupakan koperasi terbaik negeri Melaka di dalam sektor pertanian dan industri asas tani. Satu. Yang keduanya kita juga mendapat anugerah 20 koperasi terbaik negeri Melaka. Dan terima kasihlah pada kita punya pengarah lah, Encik Firdaus Muhammad Syahri, pengarah Suruhanjaya Koperasi Negeri Melaka yang banyak memberi peluang. Dan yang ketiganya, alhamdulillah juga di tahun 2022 ni saya sebagai individu telah mendapat anugerah peladang lelaki terbaik negeri Melaka. Di bawah seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Melaka lah. Di mana pengarahnya ialah Encik Ahmad Fuad Zakaria. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Zamri dan juga tahniah sekali lagi kepada Kopassus kerana memberikan gambaran dan juga berkongsi berkenaan tentang aktiviti ekonomi yang diusahakan oleh pihak Kopassus. InsyaAllah kita akan bersua kembali kalau ada kesempatan. Terima kasih dan juga selamat maju jaya. Terima kasih, Cik Ismail. Baik, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan bercakap berkenaan tentang Rock and Rio yang akan berlangsung di Bukit Kiara Equestrian, dan ini adalah lokasi untuk kita bersiaran bagi Selamat Pagi Malaysia pada 17 Disember nanti. Semuanya seketika nanti. Siren amaran awal